wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Qala Syekh Musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita di muka surat 30 rasanya. Kata Musannif rahimallahu ta'ala, tambihun, bermula segala sifat yang tersebut itu terbahagi ia kepada empat bahagi. Yang pertamanya sifat nafsiyah, iaitu wujud, dan sebab dinamakan sifat nafsiyah artinya sifat yang bangsa zat, kerana apabila disebutkan wujud yakni ada, maka selalulah menuju kepada zat. Misalnya wujud Allah Ta'ala, maka selalulah menuju pengertian kepada zat Allah Ta'ala. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Syukur kita pertama sekali nikmat hidup masih Allah Ta'ala beri. Kita diajar oleh baginda Nabi SAW mensyukuri nikmat hidup dengan mengajar kita membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur setiap kali kita bangun pada tidur. Syukur juga Islam yang kita perolehi. Lebih-lebih lagi syukur kita Allah Ta'ala jadikan Islam yang kita dapat ini bukan saja Islam baka dan keturunan yang rata-rata itulah orang Islam kita, tapi Allah Ta'ala jadikan kita boleh ke masjid, ke surau, ke majlis ilmu. Dengan itu dapat kita membenarkan dan mengiyakan semua ajaran Nabi SAW, yang dengan itu jadilah kita orang yang beriman. Yang kita syukur lagi, ya Allah Ta'ala bukan itu saja nikmat dia anugerah ke kita, tapi diberikan kesihatan, lapang masa, diberi pula keupayaan untuk boleh hadir untuk solat maghrib berjemaah, diberi pula sekali lagi keupayaan untuk boleh berada tunggu sementara di masjid ini untuk menantikan waktu solat isyak, untuk kita meneruskan bacaan kitab daripada kitab Misbah Munir ni insya-Allah. Dan kita dalam masjid ni ada peluang mendapatkan iktikaf ke kita. Kalau tak niat lagi main niat sama-sama. Lepas niatnya saja aku iktikaf dalam masjid ni kerana Allah Ta'ala. Dengan kita hadirkan ketentuan kita keberadaan kita berada dalam masjid ni semata-mata untuk iktikaf itu, maka hasillah pahala iktikaf ke kita. Dan insya-Allah sepanjang keberadaan kita dalam masjid ni dihitung oleh Allah Ta'ala sebagai sebahagian daripada amal soleh kita. Amin. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, tambihun hadza kalamun unabihu liman ghafala, bermula segala sifat yang tersebut itu terbahagi ia kepada empat bahagi. Hadirin sekalian, apa yang kita nak sambung ni adalah peringatan yang nak disebut oleh pengarang kita setelah kita selesaikan semua ke-20 sifat. Yang terakhir kita bicara tentang makna kaunuhu mutakalliman. Dia nak buat satu rumusan dengan membahagikan sifat yang 20 ini kepada bahagian dan grouping masing-masing. Jadi dia kata semua sifat yang tersebut yang telah kita belajar 20 itu terbahagi ia, kalau kita bahagikan, kita pecah-pecahkan dia, kita boleh grupkan dia kepada 4 kumpulan, 4 bahagi. Baik, 4 bahagian itu kalau kita sebut sekali lalu, mana dia? 4 bahagian itu adalah namanya nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Baik, itu atas pembahagian secara umum lah. Nama tu kalau pernah belajar, bahagian pun tahu apa dia yang termasuk, cantik lah tu. Cuma yang kita nak perhalusi adalah apa maksud pembahagian itu. Khususnya masuk dalam konteks kita iktikad ke Allah Ta'ala. Baik, jadi yang pertama dulu dia nak sebut sifat nafsiyah. Ada satu sifat yang nama dia dalam grup ni namanya sifat nafsiyah, iaitu kalau bilang daripada 20 tu mana dia sifat yang dipanggil nafsiyah? Wujud, satu saja daripada 20 tu yang dipanggil sifat nafsiyah. Baik, bila penamaan dia nafsiyah, yang ni yang dia nak bagi tambih kat kita, sedar kat kita,
sedikit dengan istilah yang ada dan kenapa sifat ni dipanggil nafsiyah. Okay. Kata dia sebab dinamakan sifat nafsiyah pada wujud yang kalau terjemah tu kata dia artinya nafsiyah itu sifat yang bangsa zat. Ini pun terjemah mengikut format Arab ni. Kalau tengok dengan bahasa Melayu kita tengok boleh sampai nak maksud sifat lah. Maksudnya sesuatu yang dinisbah ke zat. Jadi bila kita terwujud, dia ialah sifat pasal kita nisbahkan ada tu ada zat Allah Ta'ala. Atau penamaan dan ta'rif itu maka wujud adalah sifat. Cuma dipanggil nafsiyah pasal apa? Yang nak tengok pasal apa tu, perkataan nafsiyah daripada perkataan nafsun. Jadi ada nafsiyun dan nafsiyatun. Untuk nafsiyah ni kalau kira bahasa Arab dia termasuk dalam yang nisbah. Itu yang dia nisbah tu diterjemah sifat yang bangsa zat. Sedikit dengan pengistilahan bangsa ni. Bangsa ni maksudnya apa? Maksudnya digrupkan, dinisbahkan, dikategorikan, disandarkan kepada golongan tertentu. Itu masuk bangsa ni. Jadi kalau kita sebut dengan kaedah nasab tu kalau bahasa Arab, kalau kita sebut insan, manusia, insaniyah, sesuatu yang dinisbahkan kepada sifat kemanusiaan. Insan manusia. Tapi bila insaniyah, nak sebut tu pasal apa? Pasal ada nafsun dengan nafsiyah. Hayawan, hayawaniyah. Jadi ada ya bertasydid dan ta marbutah di belakang. Jadi kalau sebut hayawan ialah binatang, hayawaniyah sesuatu yang dibangsa pada binatang. Apa maksud bangsa pada binatang? Maksud sifat kebinatangan. Kalau sebut syaitan, syaitan lah. Syaitaniyah sifat kesyaitanan. Itu. Jadi kalau sebut nafsun diri, nafsiyah sifat menunjukkan pendirian, yang tu kan. Tapi masuk pendirian tu maksudnya apa? Sifat yang menunjukkan maksud makna kepada diri, kepada zat. Itu yang dia terjemah sifat yang bangsa zat. Istilah bangsa maksudnya nisbah ke zat. Sikit lagi huraian. Pasal apa kata macam tu? Wujud ni dikatakan sifat nafsiyah kerana apabila disebutkan wujud, yang ni terjemahnya ada, maka selalulah menunjuk kepada zat. Maksud selalu ni terus, langsung, directly. Bila kita kata ada, tak dikatakan ada sesuatu, melainkan ada sesuatu itu adalah zat sesuatu. Jadi bila kata ada Allah, ada apa? Ada zat Allah. Saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan ada? Ada tak ada? Kalau tak ada tu nak mati dah tu. Boh pi bahasa itu dah. Ada apa? Ada diri tuan-tuan lah. Jadi bila kata ada tu tuan-tuan kan? Ada tu satu perkataan kan? Jadi nisbah ke tuan-tuan. Tuan-tuan ada. Jadi atas penamaan macam tu maka dia sifat. Pasal nisbahkan ada kepada diri. Tapi bila ada tu ada apa? Ada diri kita. Kalau ke Allah tak panggil diri lah. Panggil zat Allah lah. Jadi kalau ada Allah maksudnya ada zat Allah. Jadi bila sebut ada tu memahamkan kepada diri perkara yang sedang kita bicarakan. Dan kalau bahasa Arab ni diri sesuatu dipanggil nafs. Sebab tu kalau nafs maksudnya diri. Tapi yang ni wujud bukan diri, tapi dia memaksudkan kepada mana diri. Maka kerana itulah dibahasakan istilahnya nafsiyah. Tu. Jadi kita belajar ni kalau ikut belajar apa? Belajar memahamkan maksud nafsiyah, dan belajar tu belajar memahamkan bahasa mengikut konteks bahasa Arab. Itulah kadang-kadang subjek ni dia susah sikit. Susah pasal apa? Pasal tambah kita tak biasa ngaji Arab, ngaji orang putih, ngaji sekolah kebangsaan. Nak boleh Arab ke mana? Dia susah sikit lah. Yang tercirit faham tu. Boleh faham bagus Macam masih lagi nak sebut. Pasal kita jumpa semuanya yah belakang ni. Nafsiyah, salbiyah, makni tak ada yah. Betul? Ma'nawiyah. Biasanya kalimah yang ada bunyi yah ni, dia adalah menunjukkan makna nisbah kepada sesuatu. Kalau sebut Masjid Nabawi kan,
Sifat nabawiyah. Nabawi daripada nabi. Nabi ya. Orang yang Allah Ta'ala beri wahyu pada dia, yang Allah Ta'ala perintahkan dengan wahyu yang dia terima untuk menyampaikan kepada manusia syariat dan perintah Allah Ta'ala. Kalau ada syariat baru atau namanya Nabi. Tapi kalau sebut Nabawiyah, maksudnya sifat-sifat kenabian. Kalau Nabi, diri Nabi itu. Kalau kata Rasul, ni Rasuliyah ataupun Risaliyah. Tapi Rasul tak sebut Risaliyah. Rasulun, Rasuliyah. Risaliyah tak ada. Rasuliyah. Jadi apa maksudnya? Kerasulan. Maksudnya ciri-ciri kerasulan. Kalau Rasul, diri Rasul. Rasuliyah, maksudnya orang yang bersifat Rasul. Apa ciri-ciri kerasulan? Macam tu juga kalau sebut. Jadi kita akan jumpa nanti semua yah-yah belaka. Satu sikit huraian ke situ. Jadi kalau faham nafsiyah tu cantik lah tu, pasal bila kita sebut ada apa? Ada mesti ada sesuatu yang kita bicara. Jadi kalau kata Allah ada apa? Ada zat Allah. Maka ada adalah dipanggil sifat nafsiyah, kerana taklah dipahamkan daripada ada, melainkan ada adalah ada zat, adalah diri Allah. Maka diri Allah bahasa Arab panggil nafs, maka dipanggilkan sifat nafsiyah. Okey, siap. Cuma bahasa kitab ni dia kata maka bila kita sebut wujud, selalulah menuju kepada zat. Istilah selalu tu saya terjemah di bahasa Inggeris sikitlah. Directly menunjukkan kepada mana zat. Maksud selalu tu terus, langsung, sepantasnya kita akan faham ada tu apa? Ada sesuatu yang sedang kita bicara. Baik, selesai itu. Maka selalulah menuju pengertian pada zat Allah Ta'ala. Habis yang tu. Yang tu adalah sifat wujud. Kemudian yang kedua, nisbah pembahagian sifat ni dipanggil sifat salbiyah. Ada yah-yah juga tu. Jadi salbiyah, kalau faham salbiyah tu dia pada perkataan salab. Kalau asal bahasa Arab ni salab. Salab makna apa? Tanggal, buang. Kalau bahasa Melayu ni, kita masyhur ada satu ubat. Ubat apa? Ubat panau salap. Biasa dengar? Panau apa? Panau salap. Panau tu panau. Salap tu menentang apa? Tu buang. Panau salap maksudnya buang panau. Ya Allah. Sebut lama lah. Tapi tak kerti. Pasal tak biasa ambil bahasa. Tak ambil peduli tentang bahasa tu. Panau salap maksudnya ubat buang panau. Sifat salbiah maksud apa? Sifat nak buang. Buang apa? Buang perkara yang tak layak pada Allah Ta'ala. Baru kerti ni. So ngaji pun nak boleh kerti. Baik. Jadi salbiah macam mana pun kalau diambil, ditulis dengan bahasa dia ni. Baik, kalau atas kata sifat, sifatlah sifat yang bangsa ternafi barang yang tak layak dengan Allah Ta'ala. Jadi dipanggil sifat yang dia akan sedarai nanti ni ada 5 ni. Sifat ni dipanggil salbiah kerana bila sebut je sifat ni nanti dia akan menafi dan menidakkan perkara yang tak layak pada Allah Ta'ala. Apa satu dipanggil salab. Dah bila salab nisbah kepada maksud sifat, maka dipanggil salbiyah. Baik. Berapa sifat ni yang salbiah? Iaitu 5 sifat. 5 ni kemudian daripada wujud. Dan iaitu apa dia? Qidam, baqa', mukhalafah lil lawadis, qiyam bi nafsi, wadaniyah. Baik. Macam mana boleh faham tanggai-tanggai ataupun nafi menafi perkara tak layak pada Allah Ta'ala? Tengok. Qidam makna apa? Terjemah. Sedia. Apa makna sedia? Tak ada awal. Itulah sedia. Baqa' terjemah. Kekal makna apa? Tak binasa. Saja nak jekah tak tu. Tak binasa. Mukhalafah lil lawadis. Apa maksud? Terjemah. Bersalahan dengan baharu. Apa makna bersalahan baharu?
Tak serupa. Pandai jekah tu reti lah format tu. Qiyam bi nafsi mana apa? Berdiri sendiri. Apa makna berdiri sendiri? Tak hajat kepada sesuatu. Qiyam bi nafsi, siap. Wadaniyah makna apa? Terjemah. Wadaniyah tak tahu makna, tanpa lagi. Wadaniyah makna apa? Asa, satu. Apa makna satu? Tak berbilang. Siap. Selesai. Dia lebih kurang bahasa Melayu kita dulu kita biasa sebut. Ni yang kata kita lipat balik, belajar apa yang kita dah belajar dulu. Cuma dulu belajar satu. Ni belajar dah semua, cuma ingat balik apa yang dah belajar dalam bentuk grouping, berbahasa orang putih lah. Kita kumpulkan nama sifat ni. Pasal dilalah, kalau bahasa Arab dilalah lafaz ni, dia menunjukkan perkara yang tak layak pada Allah Ta'ala. Macam mana kalau bandingkan bahasa kita sebut apa? Dia ni buta. Apa makna buta? Tak boleh melihat. Dia ni botak. Apa botak? Tak ada rambut. Dia ni bujang. Apa makna bujang? Tak ada bini. Alah, tu botak keti tapa lagi. Dia ni kudung. Maksudnya apa? Tak ada tangan. Dia ni tak ada anak. Silap. Dia ni mandu. Apa maksudnya? Tak ada anak. Tu. Dia ni apa lagi? Carilah bahasa yang seumpama itu. Jadi kalau dengan nisbah kita belajar sifat 20 ni, pandang pada sudut maksud yang dikehendaki daripada perkataan tu, nisbah, pandang pada sudut dia nisbah ke Allah Ta'ala, dia sifat. Tapi pandang pada lafaz yang disebut, kidam misalnya, memang terjemah dia sedia maksud yang dikehendaki di situ apa? Menafikan awal. Tak ada awal. Tu semua tu dia tak ada awal, tak ada akhir. Maksudnya tak binasa, tak serupa dengan baharu, tak hajat pada sesuatu, tak berbilang. Tu yang panggil salbiah tu. Boleh? Erti? Tak erti itu ambil bahasa Melayu boleh. Botak, tak ada rambut. Wongak, tak ada gigi. Wompong, tak ada hidung. Kudung, tak ada kaki, tak ada tangan. Tu. Miskin. Coba. Tak kerti ke? Tanpa ni. Miskin. Tak ada duit. Bankrupt. Banyak hutang. Bobi lah bahasa aku tu. Jadi bankrupt ni, dia bukan tak ada kata. Sampai hutang pula bertambung. Lagi teruk daripada tak ada kata. Tak ada kata miskin ya. Bankrupt. Hutang bertambung. Dia sabit benda lain pula. Macam mana pun nak faham bahasa tu. Siap, selesai. Tantu tu ada soal. Nafsiyah, salbiyah. Boleh. Belajar bahasa hari ni, Dan bahasa apa? Pasal apa? Pasal kita nak faham apa yang bahasa kita sebut. Yang ni bila kita sebut, terus faham ke Allah Ta'ala, kita etika Allah Ta'ala. Misalnya kata wujud apa? Wujud zat Allah. Siap tu, cantik lah. Kita bahasanya ada diri Allah. Kalau kata kita